Ya ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, malam ni kita masuk kepada hadis yang kisah yang ke-41 dan kisah yang ke-42 lah, insya-Allah. Belum insya nanti kita usahakan supaya kita dapat membaca dua kisah pada malam ini. Kisah pertama adalah kata pengarang rahimahullah taala, bersangka baiklah kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadaqallahul azim. Demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepada kamu sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang musyrikin. Kisah di sebalik ayat ini. Ayat ini diturunkan di mana malaikat Jibril agak lewat datang membawa wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang musyrikin mengejek baginda dan mendakwa bahawa baginda telah ditinggalkan oleh Allah. Kata Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa daripada Sayyidina Jundub radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami demam dan tidak dapat sembahyang berjemaah 1 atau 2 malam. Kemudian datang seorang perempuan mengejek baginda dan berkata, nampaknya syaitan yang selalu datang mengganggu kamu itu mungkin sudah pergi meninggalkanmu. Melalui Allah turunkan ayat 1 sampai 3 daripada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala, dia ada 11 ayat. Surah Ad-Duha ada 11 ayat dan dia termasuk dalam surah-surah yang kita panggil sebagai Makkiyah. Di dalam Quran ada 2 jenis surah. Satu surah yang kita panggil sebagai surah-surah Makkiyah, satu lagi surah yang kita panggil sebagai Madaniyah. Surah Makkiyah tu apa dia? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Adapun surah Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan di Madinah. Makkiyah berkisarkan kebanyaknya ayat-ayat berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan kepercayaan. Dan adapun surah-surah Madaniyah, dia lebih berbentuk surah kepada hukum hakam. Hukum hakam puasa, hukum hakam suami isteri, dan hukum hakam haji dan sebagainya. Semua tu berlaku selepas daripada hijrah, yakni di Madinah. Secara umumnya ayat-ayat ni adalah diturunkan di Mekah. Jadi surah Ad-Duha ni diturunkan di Mekah. Kisahnya adalah suatu ketika Jibril alaihi salam memberi tempoh yang agak lama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wahyu tak turun. Apabila wahyu tak turun lama, Jibril alaihi salam tak mai, maka orang-orang kafir Quraisy ni depa mula, kalau bahasa kita, kepo lah. Hampa ni tak mau ikut Islam, hampa ni tak suka kat Nabi, tapi rupanya ambil berat juga dengan Nabi mereka ni pun. Wahyu turun, wahyu tak turun, mereka tahu. Wahyu turun, wahyu tak turun, mereka ambil tahu. Orang-orang kafir ni, dia nama je kafir, tapi dia tahu sangat tentang Nabi SAW. Sebab tu kalau tuan-tuan baca Al-Quran, Allah Ta'ala sebut apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW macam hampa kenal anak hampa sendiri. Kita tuan-tuan, anak kita ada 4-5 orang, kita kenal tak siapa rajin makan pedas, siapa tak rajin makan pedas?
Siapa hak jenis kakak hak rajin share makanan dengan adik, siapa hak tak rajin share makanan. Ada satu ayam pun dia ambil, dia makan buat tak reti je. Siapa lepas mandi rajin sidai tuala, siapa keluar tandas kita tahu dia tinggal semua, tak macam-macam anak kita kenal. 700 orang keluar daripada sekolah, kita boleh kenal mana anak satu anak kita dalam 700 600 orang budak tu. Kita kenal cara jalan pun kita tahu dah tu anak kita. Yahudi mereka kenal Nabi SAW lebih daripada tu. Sebab tu geng-geng Yahudi banyak ada di Madinah sebelum ketibaan Nabi SAW. Mereka parking siap di Madinah. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi akan main ke Madinah, hijrah. Cerita semua dah dalam Taurat dengan Injil. Mereka buat research, buat kerja rumah, buat homework siap dah. Jadi mereka banyak mereka duduk di situ. Sehingga kan apabila mereka bertuh bau, ataupun sehinggakan selisih bau dengan geng-geng asai duduk di Madinah, mereka kata apa kat mereka? Tunggu Nabi akhir zaman mai, nanti join kami di fight dengan hamba, jaga hamba, kami halau hamba semua bawa keluar. Bila Nabi SAW mai, mereka marah sangat kerana Nabi bukan keturunan daripada keturunan mereka. Nabi turunan Arab daripada bangsa Quraisy, dan kisah dia panjang, mereka tak suka. Tuan-tuan ingat seorang perempuan Yahudi yang letakkan racun di dalam makanan Nabi SAW. Makanan apa dia letak tu? Daging kambing bahagian lengan. Nabi suka tuan-tuan. Daging kambing bahagian lengan itu antara bahagian yang Nabi minat sangat makan. Kerana apa? Kerana yang pertama jarang dapat. Nabi ni jarang makan daging. Bila-bila pergi kenuri, orang jamu, orang bagi hadiah, ada lah. Kebiasaan Nabi makan biasa je. Nombor dua, daging kambing bahagian lengan ni dia cepat masak. Jadi Nabi suka sangat benda tu. Orang Yahudi, perempuan Yahudi ni di Khaybar, dia racunkan Nabi SAW tu. Kerana apa? Kerana dia tahu apa makanan kegemaran Nabi SAW. Makanan ni Nabi suka. Aku lumuk racun yang sangat kuat biar Nabi mati di sini. Mereka tahu lah. Mereka ambil berat apa yang berlaku pada Nabi SAW. Nama je mulut abang ni tak suka. Tapi dalam masa yang sama ambil berat juga. Wahyu tak turun bukan saja orang Islam, kapiak pun ambil tahu, sehingga jadi buah mulut. Dan kata kat dia, syaitan kamu telah tinggalkan kamu. Siapa yang kata gitu? Adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil ni siapa dia? Adalah isteri kepada Abu Lahab. Dia ni antara pemuka-pemuka yang juah, kalau bahasa kita ni, bahasa juah. Memang cakap lebih kurang dengan Nabi ya. Masa turun tabat dia bebai dengan Nabi SAW. Dia kata apa yang tarik aku pula masuk neraka, dan suami aku masuk neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia akan bawa kayu api. Dia mai cari Nabi SAW. Nabi duduk di Kaabah dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia mai, Muhammad mana Muhammad? Muhammad mana Muhammad? Bawa batu besar. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia quit Nabi lah. Dia mai lah. Nabi kata, buat relax lah, tak apa, buat tak tahu je. Dia mai depan Nabi Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya, kawan Muhammad mana Muhammad? Hari ni dia buat turun ayat. Dia kata, aku ni jadi, suami aku jadi celaka, tangan-tangan dia masuk neraka, dengan dia sekali masuk neraka, sekali dengan aku rawit masuk neraka. Kalau aku dapat dia hari ni, aku nak baling dia dengan batu besar ni. Sayyidina Abu Bakar kata, jadi tak tahu nak kata. Nabi dia sebelah. Han dia tanya aku apa? Dia kata, Nabi kan ada kat sini. Ummu Jamil kata, Han jangan melawak Abu Bakar. Aku duk bengang ni. Melawak apa? Mana ada orang tepi hang. Maka dia pun mulut dia tak berhenti lah, duk cakap aku jaga kalau aku cuma duk merongak gitu. Dia jalan. Nabi Sayyidina Abu Bakar sedih tanya, wahai Rasulullah SAW, apa cerita dia ni? Allah hijab mata dia, tak bagi nampak aku yang ada di sebelah. Ummu Jamil ni dia akan masuk neraka sama dengan suami dia. Sebab dia dengan suami dia Abu Lahab, depa dua orang ni nama dia apa dia? Depa dua orang adalah bersekongkol untuk menyusahkan Nabi SAW. Macam mana hang dengan suami hang di dunia susahkan Nabi, demikian itulah hang akan sama juga menyusahkan suami hang. Maknanya ambil kayu api, buh bagi bakar suami hang teruk lagi. Ambil kayu api, buh bakar. Dalam masa yang sama dia pun tengah terbakar lah. Macam tu keadaan mereka. Dia mai, dia kata syaitan hang telah tinggalkan hang. Maknanya Jibril AS duk mai bagi wahyu ke hang pun tak mai.
Tuhan pun dah tinggal hang dah, habislah hang jadi seorang-seorang. Katanya siapa? Katanya Ummu Jamil. Setelah kata-kata itu, turunlah ayat Quran, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha yang cerah dan malam apabila dia gelap gelita. Dan yang ketiga, Tuhan kamu tidak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ni ada beberapa benda. Yang pertama, kaitan surah Ad-Duha tu, bila Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan beberapa benda, dan Allah sahaja boleh sumpah selain daripada nama Allah ni. Kita kalau nak sumpah ni tuan-tuan, ada 3. Apa dia? Sumpah wabillahi, watallahi, satu lagi wabillahi, watallahi, ada satu lagi sumpah dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. 3 benda. Wallahi, wabillahi, watallahi. Sumpah kita ni dengan nama Allah sahaja. Adapun sumpah selain daripada nama Allah tu tak dibenarkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala boleh sumpah dengan makhluk ciptaan dia. Wallaili idza yaghsha, wal asr, demi masa. Wallaili idza yaghsha, dan malam apabila dia menjadi kelam. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Allah Subhanahu wa taala boleh sumpah dengan apa-apa sahaja makhluk ciptaan dia. Adapun manusia, tak dibenarkan kita ni untuk sumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpah kita tak sama dengan sumpah orang Arab. Orang Arab ni semua dia wallahi, tapi tu bukan bermaksud sumpah. Sebab tu kita belajar dalam usul fiqh, ada satu bab yang kita panggil sebagai apa? Sebagai bab tu sebagai amalan biasa orang kampung, kebiasaan orang kampung cakap tu. Al-adah muhakkamah. Adat sesuatu kaum itu boleh menjadi hukum hakam juga kadang-kala dalam syarak. Contohnya orang Arab tak dikenakan kafarah sumpah pada mereka kalau dia kata wallahi, kerana wallahi itu adalah mainan mulut mereka sahaja, bukan betul-betul dia wallahi dak. Kita kata dia wallahi anta, wallahi wallahi dia tu bukan wallahi betul pun. Kita dia ingat, ui dia ni sumpah dengan nama Allah ni, kira betul dah, padahal dia ranjau. Dia memang biasa, dia memang biasa wallahi tu duduk di mulut dia. Bezalah dengan Arab dengan kita. Sebab kita ni jarang cakap benda tu. Bila kita cakap, memang kita cakap tu dengan tujuan nak membenarkan sesuatu. Banyaklah yang kita sebut sebagai demi Allah tu. Cuma bila Allah sebut dengan beberapa benda, maknanya ada highlight tertentu tentang benda-benda tu. Yang pertama adalah waktu duha. Waktu duha ni maknanya adalah waktu yang cerah. Waktu duha ni membawa maksud waktu bekerja. Waktu duha ni membawa makna satu impak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Kalau duha tu habis hang guna untuk tidur daripada pagi lepas subuh ataupun tak bangun subuh sampai pukul 11 12 baru bangun, maka barakah dalam pekerjaan tu akan jadi hilang. Kerana pagi kita habis dengan lena saja. Padahal Allah sumpah dengan waktu duha. Waktu duha adalah orang pergi pejabat. Waktu duha lah orang niat meniaga. Waktu duha lah waktu yang kita katakan sangat terbaik untuk membina kehidupan dia tu. Dia nak buat kerja dunia ke kerja akhirat ke, maka jangan kita sia-siakan waktu pagi atau waktu duha tu dengan kita ni habiskan dengan tidur atau benda yang lara. Sebab tu Nabi SAW dilahir di waktu Nabi SAW masuk ke kota Madinah adalah waktu duha, masa hijrah tu. Kerana apa? Simbolik kepada apabila cerahnya waktu duha itu, demikian itulah seolah-olahnya bila Nabi SAW masuk ke kota Madinah, demikian itulah simbolik bahawa Islam akan cerah ke seluruh dunia. Benarlah simbolik yang Allah buat. Islam bersinar seluruh dunia start daripada Nabi SAW masuk waktu duha.
Dan kedua, duha ni juga adalah waktu yang digunakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam untuk fight dengan Firaun. Waktu yang dijanjikan antara dua orang nak buat perjumpaan dengan ahli sihir tu adalah waktu duha. Semua orang lihat dengan jelas bagaimana tongkat-tongkat jadi ular, bagaimana mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana tali jadi ular ahli sihir. Waktu duha yang jelas menunjukkan bahawa tongkat Nabi Musa tukar jadi ular makan. Dan waktu duha yang jelas semua orang menyaksikan ahli sihir berpakat, qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Saksikanlah wahai Allah, kami bersaksikan Tuhan sekalian alam, kami beriman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun alaihi wassalam. Waktu tu juga waktu duha. Dan simbolik juga daripada waktu duha ni dengan apa yang jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apabila kita bincangkan ayat yang kedua, wal-laili idza saja, dan malam apabila dia sunyi sepi. Malam tuan-tuan, malam ni waktu yang kita sunyi sepi. Waktu tu kita guna untuk apa? Ibadat pada Allah Ta'ala, qiyamul lail di waktu malam. Kerana Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan, ayat ketiga, Allah tak pernah tinggal Nabi SAW. Kata ulama, sebenarnya waktu duha dan tahajud itu sengaja Allah buat supaya simbolik. Allah bukan kata tinggal Nabi je tak tinggal. Kita pun ada ruang supaya tak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kerana subuh sampai zuhur ada waktu yang sangat panjang. Maka orang yang rindukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ibadat akan isi waktu itu dengan solat duha, supaya kerinduan daripada makhluk kepada Khalik itu terhilang apabila adanya waktu senggang yang lama tu, supaya dapat boleh ibadat pada Allah. Lepas daripada isyak sampai ke subuh, waktu tu sangat panjang. Perindu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hamba-hamba wali-wali Allah yang depa ni nak ibadat, atau hamba Allah nak ibadat pada Allah tu, itulah masa depa nak dekat dia dengan Allah. Kerana Allah tak pernah tinggalkan hambanya, dan hambanya pun rasa tak sunyi dengan dua masa yang panjang tu. Kerana subuh ke zuhur, zuhur ke asar pendek, asar ke maghrib pendek, maghrib ke isyak pendek, isyak ke subuh panjang. Masa tu hang boleh semayang apa saja. Wal-laili idza saja, dan malam apabila dia berada dalam keadaan sunyi. Saja ni tuan-tuan, dia tak bergerak. Satu benda yang dia rakit ni, rakidun ni maknanya kalau ayak dia panggil rakit tu macam bertakung, tak bergerak. Kalau malam tak bergerak, maknanya malam yang sangat sunyi. Sebab apa dua benda ni Allah kaitkan dengan ayat ketiga tu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Kerana bagaimana hang tengok waktu duha, walaupun dia cerah macam mana pun, waktu duha akan bergerak sampai ke zuhur. Macam mana kamu tengok waktu malam tu gelap, sunyi dan menakutkan, waktu malam tu nak ibadat seronok pada Allah Ta'ala tu seronok waktu malam, maka malam juga akan hilang. Demikian itulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama mana pun Jibril alaihi salam tak turun, bukan bermakna aku tinggalkan kamu. Aku akan mai juga dengan wahyu, akan mai juga. Waktu lama yang kosong Jibril alaihi salam tak mai tu bukan dia selama-lamanya. Ada waktu yang nak Jibril akan mai juga, bagi wahyu pada kamu juga. Kerana hidup ni tuan-tuan, dia berpasangan. Sama ada dia gelap atau dia cerah, dia sakit atau dia sihat, dia cantik atau dia hudu, sama ada dia kaya atau miskin. Ada hari kita senang, ada hari kita susah. Ada hari kita susah, ada hari kita senang. Allah tak biar orang tu kaya memanjang, Allah tak biar orang tu miskin memanjang, Allah tak biar orang tu sakit memanjang, Allah tak biar orang tu sihat memanjang. Masa Allah bagi kat dia supaya sombong manusia tu boleh turun. Kalau semua Allah hempuk kat dia, oh belagak tuan-tuan. Dia kaya, dia handsome, isteri lawa, anak cerdik, dia pula jadi jawatan, semua benda baik bubur kat dia seorang. Habislah. Terah biasa pun duk lompat bati. Dah lompat bati ni. Satgi tengok ada harapan, berenang pergi sini pula. Satgi nampak pulau mana dekat, berenang kuat lentang kat pulau ni pula.
tu terah ada kosong tu. Maka Allah bagilah ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Bila kita sakit baru kita ingat, oh aku ni aku ada Allah, aku kena munajat dengan Allah. Ada masa Allah tak bagi semua orang Allah tak bagi semua benda. Ada masa dia handsome, ada masa dia kaya, ada masa anak-anak dia pandai. Lepas tu dia pula jenis baik, pemurah, jumpa orang ni, Allah ni habaq lah, masjid surau kaya, duit tak berkira. Ada jawatan tinggi tapi tawaduk, boleh duduk makan dengan kita di kedai mamak berjalan biasa, buat macam tak reti ya. Oi ni pengarah besar ni, bagus, staff dia semua suka kat dia. Dia nak pindah pergi pejabat lain, orang pakat menangis sebab sayang kat dia. Oi kita tengok tang mana yang hebat sangat dia ni, Allah bagi ada semua benda. Allah bagi satu je kurang kat dia, apa dia? Isteri dia garang nak mampu. Bagi kat dia. Kalau pergi mana-mana kan telefon dia ke, kalau bini dia ambil mampu, dia maki 18 kilo dulu baru dia bagi kat laki dia. Jenis gitu pula. Kadang-kadang Allah bagi isteri dia pandai lah, yang tu pandai, yang ni pandai, masak boleh. Suami pula bagus ni, suami penyayang, suami ambil berat dengan anak, suami suka rajin bawa berjalan sini berjalan sana, suami pula bagus kalau adik-beradik dia mentua semua main semua bagus, semua bagus. Kita tengok anak dia pun cerdik, bagus, semayang tak tinggal, suami pun bagus, selalu main semayang, kaya semua. Tapi Allah bagi satu benda apa dia? Suami kedekut nak mampu. Ada juga suami dia garang. Ada tak? Oh suami dia garang, isteri dia baru kering haid kemarin ni, suami dia tempit kali haid sekali lagi terus. Tu dia punya garang yang nak mampu. Ada tak suami gitu? Ada. Isteri garang ada? Ada. Mak bapak ni macam syurga dua orang. Tengok anak dia balik terajang pintu terus. Assalamualaikum. Orang kata bang kata, nasi mana nasi? Tak letak lagi. Apa ni? Maki mak dia. Padahal tetamu tu ada. Allah bagi kurang kat tu pula. Supaya jangan kita jadi macam kuda naik kaki di atas, rasa kita champion. Maka dalam ayat ni Allah ajak pada kita ada siang, ada malam. Macam mana siang dan malam akan berhilang, akan hilang dan akan pergi. Demikian itulah sangkaan orang-orang kafir Quraisy pada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi juga, kerana Allah Subhanahu wa taala tak pernah tinggalkan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat tu panjang. Okey. Jadi kesimpulan dia kita boleh habaq daripada ayat tu apa dia? Adalah Allah Subhanahu wa taala tak pernah tinggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kata-kata yang disebut oleh geng-geng kafir itu hanya untuk melemahkan semangat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahulah hubungan dia dengan Allah, antara seorang kekasih dan seorang yang dikasihi, sangat mahbub ni sangat tinggi. Maka Nabi tak layan dengan kata-kata geng-geng kafir Quraisy. Kita pun macam tu lah tuan-tuan. Kita nak jadi baik, kita nak jadi orang bagus, ramai orang duk perhati kita, ramai orang tak perhati, duk perhati kita lah. Kita ingat tak ada apa, rupanya untuk mak kita. Kita nak jadi bagus. Dulu masa kita jahat, tak ada siapa pun komen kita. Kita jahat dulu 2 pagi balik, 3 pagi naik dengan motor balik, satu jiran tak kata apa. Tapi bila kita duduk pergi masjid surau semua, adik-beradik main lah. Aku duduk tengok anak orang rajin pergi surau, risau pula aku. Jadi sesat lagi, kerap sangat semayang, dia kata. Hak sesatnya dia, bapak sesatnya. Tudung tak pakai, aurat tak tutup. Anak kita pergi semayang, masuk tahfiz sama balik mengaji Quran, dia kata anak kita sesat pula. Yang ni kuntilanak yang tak mati-mati duk ada dalam dunia ni, menakutkan orang. Jadi kita jangan risau lah, tak apalah, baik lah. Janji kita ingat Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah bersama dengan kebenaran, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian itulah Allah akan bersama dengan orang yang buat baik selalu. Maka jangan kecewa bila orang kata kat kita macam-macam. Saya selalu ajak kat tuan-tuan, terutama pengerusi ahli jawatan kuasa ni, apa election masjid tak main lah, tak lama lagi kan. Tahun depan bulan 2, bulan 3 kita ada pilihan raya masjid. Memanglah tuan-tuan pergi tanya AJK semua jadi semua nanti main lah, cari yang ni salah, yang ni tak betul, yang tu tak betul, yang ni tak betul, macam-macam dia nanti main cari salah. Tak election pun sekarang ni tuan-tuan pegang masjid, tuan-tuan tahu lah macam mana, buat baik terang mana pun orang cari salah agak.
Masjid ni macam ni, masjid ni macam tu, masjid dia tak mai juga, masjid sembang ya, tak mai pun. Dia suka cari salah. Kalau tuan-tuan nak tenangkan diri, baca apa? 129 surah At-Taubah. Ayat dia selalu tuan-tuan ingat apa dia? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asal cerita dia ayat 128 dan 129. Tuan-tuan balik rumah baca terjemahan. Bagaimana Nabi SAW pulun nak bagi orang kafir ni jadi masuk Islam. Siang malam duk dakwah mereka. Tapi dia kata tak payahlah, tak payah nak dakwah kami lah. Allah Ta'ala kata, cukuplah wahai Muhammad SAW. Mereka tak mau, sudah, jangan sedihkan hati. Baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Ayat terakhir dari surah At-Taubah ayat 129 juzuk yang ke-11. Tuan-tuan balik rumah cari kitab Al-Azkar susunan Imam Nawawi, bacaan untuk menghilangkan sedih, bacaan untuk menghilangkan duka cita, bacaan untuk menghilangkan hamun wa ghammun, gundah gulana, hak jenis perasaan tak stabil, boleh hilangkan stres, boleh hilang depres. Macam perempuan kat Iran nak buang anak tu kan, pakai kutuk dia. Kita pun tak tahulah apa jadi sebenarnya tuan-tuan. Dunia ni tak tahu suami dia buat apa kat dia, tak tahu mak mentua dia masalah apa dengan dia. Dia pun jadi tekanan buang anak tu. Tak tahulah apa masalah yang berlaku dia. Depres kan, saya habaq banyak kali dah kat tuan-tuan. 20-50 jantung ni nombor 2. Depres atau gila, sakit otak ni nombor 1. WHO buat keluar satu statement, 20-50 jantung ni penyakit nombor 2. Sihat elok, tak ada sakit jantung, tak ada kencing manis apa, tapi dia otak tak betul, depres. Depan orang ceria, balik kerja pukul 5, dia ambil kursi duduk depan tingkap rumah dia, buka tingkap, dia boleh duduk situ sampai pukul 11. Tak makan, tak bergerak, tak pergi tandas, duduk macam tu, duduk gitu, diam. Padahal di tempat kerja ceria luar biasa. Hati-hati bila orang yang terlalu ceria diam dengan tiba-tiba, tu ada satu benda yang tak kena dengan dia. Ataupun orang yang diam setiap ceria tiba-tiba, kalau dapat BHH tu tak apalah, dia seronok dapat 500 kan. Tu lain lah. Ni tak ada apa-apa, tiba-tiba seronok gitu. Kena hati-hati juga. Jadi jangan biar orang ni, jangan biar dia sunyi, kena kawan dengan dia, kena sembang dengan dia. Jangan panggil dia gila, jangan panggil dia gila, dia akan jadi lagi teruk. Baru ni saya dengar satu pakar, baru ni kan ada hari sakit jiwa sedunia. Ada satu doktor lah, saya dengar radio tu, dia cerita kita dekati dia, jangan panggil dia gila, kawan dengan dia, bagi satu input yang baik pada dia. Bila 20-50 tak main lagi. Lah pun banyak macam jadi lah. Lah pun ada terjun Jambatan Pulau Pinang buat live. Tu gila apa tu? Gila tu jadi macam tak obat betul dia. Depres, jadi macam tekanan. Macam lah tekanan disebabkan apa kita tak tahu. Jadi baca ayat tu lah, 129 surah At-Taubah. Allah hilangkan. Baca bila? 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas asar. Tuan-tuan rajin baca ma'thurat, ada ayat ni. Kalau tak rajin baca, tak apa, saya abang ajaklah anak-anak kita. Kan sekarang masuk sekolah menengah apa dah. Pun ni tuan-tuan jumpa budak form 1. Budak form 1 di Kuala Lumpur berdiri atas bangunan bumbung sekolah ni. Waktu sekolah, hari sekolah, berdiri nak terjun sebab markah dia tak balas WhatsApp dia. Nak lompat. La ilaha illallah Rasulullah. Bomba api, pakat pergi kutip seorang sikit gitu. Budak macam tu tak boleh sekolah lah di sekolah tu. Dia kena tukar pergi sekolah lain. Dia turun di bawah tu, dia duduk, kawan-kawan dia kutuk dia di kantin, dia boleh jadi bunuh diri dia dah kena sekali kan. Ambil budak, kena tukar sekolah lain, bagi dia suasana baru, tak pergi cari markah baru pula. Ilaha illallah. Dia kata nak bercinta 3-1, markah dia tak boleh WhatsApp, nak terjun. Tu 3-1 tuan-tuan ni, 20-20. Bukan ni. Okey, satu lagi surah. Satu lagi kisah tak akhir lah.
Kisah terakhir dalam surah ni. Amalan sebelum musafir. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Telah menjadi kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy penduduk Mekah, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini, Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Okey. Surah ni tuan-tuan, surah yang ke-106, ada 4 ayat. Kita azan dulu ke? Jalan terus. Jalan sampai ayat 106, surah yang ke-106 ada 4 ayat. Saya bagi kesimpulan dulu, baru kita baca satu cerita ni. Surah ini ada beberapa kelebihan Allah Ta'ala letak dia. Pertama, kemuliaan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy dipuji oleh Allah Ta'ala, satu-satunya bangsa di dalam Al-Quran yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Bangsa lain tak ada lah, Cina ke, India ke, Melayu ke, Mamak ke, Bajau ke, Kadazan ke, tak ada siapa dapat pujian melainkan bangsa yang dapat pujian adalah bangsa Quraisy. Quraisy ini tuan-tuan adalah bangsa keturunan Nabi Allah Ibrahim AS dan juga keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy ini Allah Ta'ala beri pada mereka ini satu kemuliaan, bangsa yang sangat hebat. Apa Allah beri pada mereka? Allah ingatkan mereka, Allah bagi ketenangan pada mereka. Sebelum surah Quraisy ada surah Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kita masuk kepada surah, nama dia adalah apa? Surah itu adalah surah Li'ilafi Quraisy ni, surah Quraisy ni. Kedua-dua surah ni ada kesinambungan dia. Surah Al-Fil dia cerita tentang tentera Abraha nak mai serang Kaabah. Surah Quraisy dia ceritakan bagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy ni masa musim panas, masa musim sejuk, mereka akan bawa barang-barang mereka berniaga sampai ke Syam, mereka bawa berniaga. Disebabkan tentera Abraha tak jadi runtuh Kaabah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peristiwa Allah jaga Kaabah tak runtuh tu menyebabkan dua benda. Satu, kemuliaan bangsa Quraisy ni jadi naik. Oh, Quraisy ni hebat. Jadi kalau bahasa kita, viral lah bangsa Quraisy ni sebab mereka mempertahankan Kaabah. Kerana Kaabah ni duduk di bawah penjagaan mereka. Tentera Abrahah mai tak boleh nak buat apa, sampai burung ababil hantar mai kat mereka ni batu dan sebagainya. Kisah ini sangat masyhur di seluruh dunia ketika itu. Maka bangsa Quraisy naik martabat dia jadi tinggi. Allah pelihara. Katalah orang-orang Abraha ni runtuhkan Kaabah. Apa yang berlaku adalah mustahil mereka ni orang Quraisy ni boleh berjalan pi sampai ke Yaman. Kerana geng Abraha ni geng Yaman. Mereka bara sangat dekat geng-geng Mekah dan Kaabah ni. Sebab ekonomi Kaabah Mekah ni duk naik. Sebab ada Kaabah, semua orang duk pergi berpusu-pusu ke situ, berhala lah macam-macam kat situ. Maka dengki geng-geng Abraha, mereka nak main runtuh. Apa? Runtuhnya itu adalah Kaabah. Tapi bila Allah pelihara, pertama bangsa Quraisy naik martabat dia tinggi. Yang kedua, orang tak berani buat apa dekat orang Quraisy. Orang duk ingat bangsa Quraisy ni bukan bangsa buat lawak, bangsa hebat. Dan yang ketiga, disebabkan tu mereka masih boleh ulang alik ke Yaman. Kalaulah kata Kaabah dah runtuh, maka orang jadi, maknanya geng-geng Abraha ni, geng Yaman ni boleh makan cekak dengan set-set Quraisy. Jangan harap bangsa Quraisy boleh pergi berniaga sampai ke Yaman. Memang mereka tak akan biar.
turun kapal ya, bergaduh besar jadi tang tu. Tapi disebabkan Allah jaga Kaabah, sebab surah tu dia dekat-dekat dia ada kesinambungan. Dalam mushaf Sayyidina Ubay pernah satu riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia baca dua surah ini tanpa bismillah. Maknanya faja'alahum ka'asfin ma'kul liila fi quraish, sambung gitu, seolah-olah kesinambungan kisah tu sangat rapat di antara dua. Tapi mushaf kita, mushaf Resam Osmani tu adalah bismillah dia, tapi antara dua surah tu ada kaitan yang besar, menunjukkan bahawa yang pertama, nikmat Allah beri pada orang Quraisy, nikmat keamanan, kemuliaan bangsa. Maknanya aku nak peringat dekat hampa, banyak benda dah aku bagi kat hampa. Sebab apa yang menghalang hampa untuk sembah aku? Tuhan yang beri banyak benda kat hampa, keamanan, hampa nak berniaga, hampa nak senang, hampa nak duit, nak jaga anak, isteri, keluarga, bangsa, semua aku mudahkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh itu hendaklah kamu sembah Tuhan yang memiliki rumah ini. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik pada rumah tu. Sebab tu kita kata Kaabah tu adalah Baitullah, bukan ada Allah kat situ. Tu orang panggil dalam bahasa Arab idhafatun litakrim, sandaran untuk kemuliaan. Kita sandarkan rumah tu kepada Allah, menunjukkan bahawa kemuliaan rumah tu sebab dia ada kena-mengena dengan Allah. Masjid kita panggil dia wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. Kerana apa? Kerana bila kita sandar pada Allah Ta'ala, maka dia jadi mulia. Kapet sama tuan-tuan, ada dekat hotel, orang pijak ya. Kapet yang di hotel mungkin lebih mahal daripada kapet ada di masjid. Depa bubur dekat mana? Dekat lobi, dekat tangga. Kita pijak je. Tapi di masjid tak ada orang masuk dengan kasut. Dia masuk dengan kasut pun kalau di Mekah, dia ambil kasut, dia buh dalam plastik, dia buh tepi dia takkan buh kotoran tu. Bata-bata kita buat masjid ni mungkin dia murah, tak mahal mana. Ada bangunan yang lebih mahal lagi. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bata tu dia tak mulia. Kalau rumah di sebelah tu, dia tak sehebat kemuliaan dia dengan masjid, dengan adab dia, dengan macam-macam kita jaga. Kerana benda tu jadi mulia kerana disandarkan kepada Allah Ta'ala. Sama macam unta Nabi Saleh, kita panggil apa? Nahadihi naqatullah, ini unta Allah Ta'ala hantar mai dekat hampa. Boleh tak kita kata unta ni unta Allah? Allah ada belah unta ke? Kan? Allah bukan macam kita. Sebab apa nisbahkan unta tu kepada Allah? Kerana dia special. Bila nisbah kepada Allah, dia jadi mulia, dia jadi hebat. Kerana ini unta mukjizat, dia special. Saiz dia bapak tinggi, unta keluar tu tinggi. Tuan-tuan bayang, dia minum air telaga, satu hari kena giliak dengan orang lain. Hari ni dia minum, esok orang kampung minum. Hari ni dia minum, esok orang kampung minum. Masa hampa minum, hampa tolong ambil air siap-siap simpan. Kerana esok masa dia minum, rapat air telaga tu. Dia besar. Dia punya storage dia banyak. Dia ada cloud storage, hak boleh beli pula lambak belakang dia tu. Dia minum air telaga, tak ada nak refill, memang rapat terus. Kowe balik awal dengan kuku pun tak boleh juga, sebab tak boleh top up, dia banyak sangat air. Jadi disandarkan kepada Allah. Bukan bermakna Allah ada unta. Ada sekali saya khutbah, saya kata ini rumah Allah Ta'ala. Ada orang main kat saya, kita ustaz tak boleh kata rumah Allah, ni bukan rumah Allah, yang ni masjid. Dia kata ikut lah, aku malas lawan, aku dah lambat lah, dia duduk berkelih. Dia kata tak boleh kata rumah Allah. Siapa kata rumah Allah tak boleh, sebab ustaz jadi syirik. Sebab ustaz kata oh, Allah ada rumah. Mana hang fikir ni jadi belik pula, otak separuh kot, baru 4 hari main mengaji jadi tak ketahuan dah. Duduk dulu kan. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kamu sembah pemilik rumah ini. Rumah mana? Baitullah itulah, Kaabah itulah, bukan sembah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait, sembah Tuhan yang memiliki rumah ni. Sebab tu kalau orang bukan Islam, non muslim, dia kata hampa macam kami ke? Kami sembah batu tok kong tu, hampa pun sembah batu ke? Semua sujud kat batu. Kita kata kita bukan sembah batu. Tahu apa sembah apa? Kami menjadikan itu sebagai fokus supaya semua kami nampak arah di mana nak sujud.
Bukan kami sujud ke batu tu. Bukti dia, katalah contoh malam ni Jepun bawa helikopter satu, dia angkut Kaabah. Katalah contoh negara Saudi semua, dia cipta apa ke satu benda, pakai lena habis semua, dia bawa Kaabah, dia ambil boleh mana? Yokohama, Osaka, Jepun, dia pergi letak di situ. 3 pagi orang nak pergi umrah, sekarang dah buka dah kan, geng-geng Saudi boleh pergi, mereka pakai duk turun lah nak pergi hotel tu, semua duk pergi. Dia tu lari-lari, mutawif tu, ketua daripada balik kemas beg awak, kita nak pergi Jepun. Sebab apa pergi Jepun? Sebab hang tengok atas, apa tu kotak hitam, tu kan kotak hitam, itulah Kaabah. Halah Kaabah, Kaabah terbang, kiamat ke apa? Bukan, Jepun curi. Jadi start pada hari ni kita kena pergi mana? Pergi umrah kat Jepun. Ada ke tu? Ada. Ambil je Kaabah. Kami bukan mau Kaabah tu, ambil je. Kita sembahyang kat mana? Sembahyang situ, tapak Kaabah tu. Bukan tak mau Kaabah, mau lah juga. Maksud saya, kita bukan sembah benda tu. Kalau ambil pun, katalah hilang, contoh so bagi Kaabah hilang, kita sembahyang kiblat ke mana? Ke sini. Kau ikut dan pengerusi umum kata Kaabah dah tak ada, jadi kita sembahyang ikut dan lah. Esok imam kat sini, esok imam kat atas, esok imam bergayut tu main kat luar. Tak, situ je. Sebab kita adalah arah untuk sepakat sujud, bukan kita sujud di situ. Contoh saya beritahu tuan-tuan lah, orang bukan Islam, contoh non Muslim, situ ada tokong dia. Pagi sebelum dia pergi kerja, dia semua tokong lah, bocolok apa semua tu, dia pergi kerja. Masa dia pergi kerja, isteri dia duduk di rumah. Masa isteri dia duduk masak, bumbung tirih betul-betul dekat tokong tu. Niti ayam banyak. Isteri dia telefon, abang, niti ayam kena tokong semua, macam mana? Ambil ubah. Isteri dia pun ambil ubah, bawa dalam bilik. Suami dia balik, suami dia tanya, mana ni semua ni, mana tokong? Tadi telefon abang kat abang. Betul lah, mana tokong? Dalam bilik. Suami dia pun apa? Pergi sembah tokong, sebab petang nak sembah pula. Sekali lagi contoh, suami dia pergi sembah dekat situ ke, dia pergi cari benda tu. Dia pergi cari benda tu sebab hang bukan sembah tempat tu, hang sembah benda tu. Kalau benda tu ubah sini, dia ikut di situ. Hang ikut di situ, dia ikut kerana dia itu sembahan dia. Kita sembahan kita Kaabah kan? Kaabah tu apa dia? Simbol untuk penyatuan, sama-sama sujud ke arah satu arah. Itulah punca dia. Jadi Allah tak kata falyabudu hadzal bait, hendaklah kamu sembah rumah ini, tak. Falyabudu rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki rumah ni. Rumah tu simbolik sahaja. Allazi at'amahum min ju', ada 2 benda. Satu, Allah yang bagi kenyang. Kerana 360 berhala ada di keliling Kaabah, itu termasuk 3 berhala besar, Latta, Uzza, Hubal. Besar, dia macam ketua 3 tu. Depa ni ada masalah macam-macam lah. Ada Tuhan malam, ada Tuhan siang, ada tokong lapak, tokong cerai, tokong nikah satu lagi. Kalau nak menikah satu lagi, pergi kat tokong ni. Kalau lapak, cari tokong ni. Zaman Quraisy dulu, Arab Jahiliyah, depa berlambak tokong di situ. 3. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Hampa tinggal semua benda tu, hampa sembah Allah yang memiliki rumah tu, kerana yang bagi hampa kenyang adalah Allah, bukan tokong yang bagi hampa kenyang, bukan berhala yang bagi hampa kenyang. Falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kamu sembah pemilik Tuhan rumah ini, allazi at'amahum min ju', yang bagi kamu kenyang, wa amanahum min khauf, dan yang menghilangkan ketakutan dalam diri kamu. Tuan-tuan, Allah hilangkan 2 benda ni daripada makhluk. Hang nak jadi pemimpin, 2 benda ni hang bagi ada kat manusia. Hang jadi pemimpin, jangan bagi rakyat hang lapang. Hang jadi pemimpin, hang jangan bagi harga barang naik. Orang jadi susah, tak boleh beli barang. Minyak jadi naik, nak beras tak ada. Kepimpinan itu tak akan tahan lama. Orang akan merusuh, orang jadi fight. Saya ingat di Mesir dulu, mereka suka makan roti. Roti tu 5, kalau bahasa kita sekupang ya, roti tu macam roti canai gitu, roti qirsh, roti aish tu 5 kupang ni sekupang yang roti tu. Kebanyakan orang makan. Bas depa pun masa saya dulu sekupang 15 dik ada lagi bas. Jadi bila pemerintah Husni Mubarak ketika tu, dia tak berani botnek makanan tu.
Sebab dia tahu dia botnek ya, memang rusuhan kaum akan berlaku. Sebab tu punca depa nak hidup tu, dia tak akan botnek. Bas pun depa penganggota utama dia tak akan bagi naik. Hang nak jadi pemimpin boleh tahan lama, jangan bagi rakyat lapar. Hang nak jadi pemimpin boleh tahan lama, hang jangan bagi rakyat takut. Hanya saat-saat tak ada ayat, saat-saat tak ada ayat. Contoh, jangan tengok mana-mana pula. Contoh, saat-saat tak ada ayat, saat-saat tak ada ayat, semua kepala orang tu. Saat-saat tak ada ayat, saat-saat tak ada ayat, saat-saat tak ada ayat. Katalah contoh, jadi pula pemilihan. Orang mesti kata, tak maulah dia menyusahkan kami nak cari orang yang tak menyusahkan kami. Hanya yang kacau benda-benda yang melibatkan kesenangan, ketakutan. Jadi orang nak keluar pergi luar, takut ni. Penculik, pencuri, di traffic light boleh tetak kepala orang. Dia tak puas hati masuk dalam pasar raya, orang duk beratok di Giant, ambil pisau pergi rodok gitu, belah gitu. Kalau sampai peringkat macam tu, tak amannya orang yang duduk di negara tu, kepimpinan tu dia tak akan tahan lama. Dia boleh tahan lama ada dua benda. Jangan bagi rakyat lapar, jangan bagi orang ni hidup dalam keadaan tak tenang. Pukul 3 pagi tuan-tuan lapar, contoh dia cari makanan, ada kedai makan buka tom yam, dia boleh makan, dia boleh balik rumah. 3 pagi tak ada orang kacau dia. Bila-bila ke ada kes rompakan, yang tu tak, yang tu di luar kawalan. Tapi bukan siapa keluar pukul 3 memang mampu, tak boleh keluar, tak ada masalah. Nak kena lah kan. Secara umumnya aman. Sebab tu orang luar suka main sini tuan-tuan. Orang luar dia suka main sini sebab luar negara tuan-tuan tengok macam tu, saya habaq tu. Dia boleh bunuh orang kat market, dan orang tak berani jadi saksi pada pembunuhan tu. Jadi rasuah kata-kata. Luar negara ni macam-macam. Orang suka main sini dan tak mau nak balik disebabkan salah satunya adalah apa dia? Keamanan yang masih Allah Ta'ala beri. Adalah nak jadi macam Kalut Ustaz dia okey balik, nak jadi macam Kalut Ustaz dia jadi okey. Secara keseluruhan tuan-tuan main semayang dia tak ada apa masalah. Kita hantar anak kita pergi sekolah, kita ambil isteri tak balik kerja B Brown, ada masalah tak? Tak ada. Ada orang akan culik ke, bunuh ke, bom ke? Tak ada. Kalau nak jadi pemimpin yang boleh kekal lama, dua tips ni kena jangan bagi ada. Maknanya jangan susahkan orang dengan benda ni, jangan menakutkan orang. Maksudnya negara tu jadi negara yang takut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada orang Quraisy, yang ni aku bagi kat hangpa. Hangpa naik atas laut bawa barang niaga hangpa, pi sampai sana balik mai wa amanahum min khauf. Tak ada takut apa. Pi sampai ke Yaman turun tak ada masalah apa. Dan di Mekah Allah Taala janji, Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, berilah keamanan pada negeri ini. Negeri mana? Negeri Makkah Al-Mukarramah dijanjikan keamanan. Dan ada satu kisah tuan-tuan di ayat ni, sebelum kita habislah sekali tu. Apabila satu orang ulama yang nama dia adalah Abu Tahir, dia cerita pengalaman beliau dalam satu musafir. Aku berniat ingin musafir, lalu aku merasa bimbang nak meninggalkan rumah. Lalu aku datangi Imam Abu Hasan Al-Qazwini, lalu meminta doa padanya. Begitu dia melihat aku dan terus kata kepada aku, sempat mengatakan maksud kedatanganku. Dia berkata, barang siapa yang ingin musafir lalu dia bimbang akan musuhnya atau binatang buas di perjalanan, maka hendaklah dia membaca surah Al-Quraisy, kerana surah itu membawa keamanan daripada segala mara bahaya. Abu Tahir berkata, aku membacanya dan aku tidak pernah merasa apa-apa bahaya sampai sekarang. Jadi kalau tuan-tuan nak musafir mana-mana, bacalah surah Quraisy, kerana isi kandungan dia tu sangat signifikan atau tepat dengan perjalanan kita yang takut. Allah amankan perjalanan kita. Jadi dengan berakhirnya kisah yang ke-42 daripada Imam Abu Hasan Qazwini pesan suruh baca surah Quraisy tu, maka tamatlah alhamdulillah kisah kita 40 kisah menarik daripada Al-Quran. Nama je 40 tapi ada 42. Dia sama, dia ikut kaedah Imam Nawawi susun hadis 40, tapi nama je 40 tapi ada 42 hadis juga. Semua kitab lah tuan-tuan tengok 40 tapi disusun lebih. Maka alhamdulillah, saya baru ingat dah, bukan 2010, 2016. Tulisan saya pun macam jibun. 24 bulan 8 2016. Alhamdulillah kita tamat pada hari ni 20 berapa ni? 22
Bulan 10, 20, 20. 4 tahun lah. 5 tahun. Alhamdulillah. Tamat. Bulan depan kita akan mulakan dengan kitab yang baru, 40 hadis huru hara kiamat. 40 hadis huru hara kiamat. Tuan-tuan yang nak kitab atau puan-puan muslimat yang nak kitab, boleh tolong bagi tahu kat kita punya pengurusi Tuan Haji Saad kita. Nanti dia akan maklum dekat saya berapa jumlah. Saya tak ingatlah harga dia berapa, 15 aku macam itulah, tak sampai 20 macam itulah. Kalau boleh bagi semua orang ada kitab, bagus juga lah, kita boleh tulis-tulis kan. Kalau ada apa-apa, jadi kita akan mula dengan minggu hadapan, bulan depan lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan balik lempar kitab ni, yahoo, tak ada kuliah dah, tak payah dah. Ada lagi kuliah, ada lagi ya, insya-Allah. Lepas isyak tuan-tuan, kita buat tahlil ringkas sikit dan kita niatlah hadiah kepada semua adik-beradik, mak makan, pakcik, tok wan, siapa yang dah meninggal di kalangan kita dan seluruh muslimin dan muslimat insya-Allah. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala sikit insya-Allah sebelum kita nak solat isyak ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan secara terangan ataupun secara bersendirian ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara kami ketahui atau secara kami jahil ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dosa kecil dan dosa besar kami Kau ampunkanlah ya Allah. Dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa anak-anak kami, pasangan isteri kami ya Allah. Berilah kepada kami ya Allah anak zuriat keturunan kami adalah keturunan yang penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bagilah keluarga, ahli keluarga dan seluruh orang kampung di sini ya Allah minat dengan agama, suka dengan agama, suka dengan masjid dan kuliah pengajian. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hari ini kami dah tamat dah kitab 40 kisah menarik daripada Al-Quran ni ya Allah. Berilah keberkatan pada majlis kami pada hari ini ya Allah. Kau terimalah ilmu-ilmu yang kami telah pelajari ini ya Allah. Kau berilah kekuatan untuk kami amalkan ilmu yang kami pelajari ini ya Allah, supaya nur Al-Quran itu dapat meresap di dalam jiwa kami dan kami bukan sahaja ilmu itu simpan di dalam kitab, tetapi kami dapat terjemahkan ilmu itu dalam kehidupan kami dan akhlak kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah keberkatan pada semua kami yang hadir hari ini ya Allah. Ampunilah semua kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Berilah keberkatan dan kemuliaan pada ahli jawatan kuasa masjid ini ya Allah. Ya Allah, setelah selesainya kitab ini Kau turunlah keberkatan pada masjid ini dan kampung ini dan kawasan ini ya Allah. Ya Allah, biarlah orang kampung ini semua bersatu hati di atas nama kalimah akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauhkanlah kami dari segala perpecahan dan permusuhan di kalangan kami ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang dengki, sombong, takabur dengan sikap dengan ahli keluarga dan masyarakat di kampung ini ya Allah. Ya Allah, buanglah daripada hati kami permusuhan di kalangan kami ya Allah. Satukanlah hati-hati kami ini ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, saya cakap ajastukum kama ajazani syaikhi, tuan-tuan kata qabiltu. Ajastukum kama ajazani syaikhi, tuan-tuan kata qabiltu. Saya ijazahkan pada tuan-tuan kitab ni seperti mana yang dia ijazahkan oleh guru-guru kami. Jadi tuan-tuan terimalah, moga ada keberkatan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka